Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah maghrib kita, kitab sirah Nurul Yaqin. Kitab sirah Nurul Yaqin. Kita sampai muka surat 14. Fasal kedua, kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam selepas dilantik menjadi rasul. Kita dah selesai fasal pertama, zaman kanak-kanak Nabi, zaman Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sekarang kita dah sampai umur Nabi 40 tahun. Nabi suka beruzlah di dalam Gua Hira. Malam ni kita akan sambung dengan tajuk Bad'u Nuzulil Wahyi. Permulaan wahyu. Permulaan turun wahyu. Setelah umurnya sampai 40 tahun. 40 tahun ni usia matang. Nak kata tua sangat, tak. Nak kata terlalu muda pun tak. 40 tahun ni usia matang. Umur tu umur yang badan pun kuat, akal pun, pengalaman luas. Jadi Allah banyak melantik Nabi-Nabi ni ketika umur mereka 40 tahun. Umur mereka 40 tahun. Nabi-Nabi lain pun umur 40 Allah lantik jadi Nabi dan Rasul. Walaupun Nabi Isa alaihi salam dia boleh cakap, semenjak kecil dia boleh cakap. Dia kata ataniyal kitab. Waktu dia baby tu dia boleh cakap. Dia kata Allah akan memberi kepadaku kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku nabi. Bukan dia jadi nabi waktu baby tu. Wa ja'alani nabiyya bi'tibar ma sayakun dalam balaghah. Walaupun dia kata Allah melantikku sebagai nabi, tapi akan datang, bukan sekarang. Umur 40 macam tu. Baru jadi nabi. Tetapi ada jugalah nabi-nabi yang muda daripada tu Allah dah lantik. Kebanyakan nabi-nabi umur 40. Umur 40. Nabi Isa dia sebelum 40 lah dia jadi nabi, sebab dia diangkat ke langit dalam usia 30-an. Dia sudah diangkat ke langit ketika umur dia 30-an, tak sempat berkahwin pun. Setelah umurnya sampai 40 tahun, Allah melantiknya sebagai utusan Allah yang membawa berita gembira dan menakutkan. Ini nama Nabi, Bashir, berita gembira. Nama Nabi juga Nadhir, berita yang menakutkan. Ancaman-ancaman azab neraka. Ustaz, bab anak-anak Yahudi menamakan anak-anak mereka Muhammad yang mati masa kecil. Ustaz dah jawab ke tak? Okey. Memanglah dikatakan, diriwayatkan begitu. Anak-anak Yahudi yang nama Muhammad, Allah matikan. Dia macam sampai ke peringkat mereka takut nak namakan anak mereka dengan Ahmad dan Muhammad. Tapi itu, riwayat itu saya belum cek lah. Memang ada disebut riwayat tersebut. Adakah riwayat itu sahih atau tidak? Wallahu a'lam. Baik. Bashir wa nadhir, basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi'iznih. Baginda menyeru kepada kebenaran dengan izinnya. Ini nama Nabi Muhammad juga, da'i. Nama Nabi kan banyak. Dalam ayat ni
Allah Ta'ala sebut nama Nabi Bashir, Nadhir, Da'i. Kemudian nama Nabi lagi Siraj dan Munir. Sirajam Munira. Sebagai pelita, Siraj Munira yang menerangi. Alhamdulillah, jelas, no? Okey. Sesungguhnya permulaan wahyu dengan mendapat mimpi yang benar. Sebelum Nabi kita menerima 5 ayat pertama surah Al-Alaq, wahyu ni didahului dengan mimpi yang benar. Semalam saya dah sebut dah. Nabi kerap mimpi, apa yang Nabi tengok dalam mimpi menjadi kenyataan. Macam tu. Tiada sesuatu yang dilihat dalam mimpinya melainkan perkara itu akan benar-benar berlaku dalam jaganya. Ini bukan khusus untuk Nabi saja. Orang-orang yang soleh, kekasih-kekasih Allah, orang soleh, wali-wali Allah juga, Allah Ta'ala bagi al-mubasyirat, berita-berita gembira, petunjuk-petunjuk melalui jalan mimpi. Dia mimpi, Allah bagi ilham, Allah bagi mimpi, dan mimpi itu jadi kenyataan. Nabi SAW sebut, lepas pada aku wafat, tidak ada lagi turun wahyu. Terhentilah berita-berita wahyu dari langit, kata Nabi. Illal mubasyirat, kecuali petunjuk-petunjuk, berita-berita gembira melalui jalan mimpi. Mimpi ni dia boleh Allah bagi kepada orang-orang yang soleh. Mimpi, dia tengoklah mimpi ada petunjuk-petunjuk tu, maka jadi sungguh macam yang dia mimpi. Nak dapat mimpi yang baik, kita kena jadi orang baik. Nak dapat mimpi yang benar, kita kena cakap benar. Itu disebut oleh para ulama. Orang yang bohong, maka dia akan dapat mimpi-mimpi yang merapu, mimpi-mimpi yang hanya mainan tidur. Nak mimpi betul, cakap juga kena betul. Tindakan kita juga kena betul. Thumma nazala alaihi ar-ruhul amin. Kemudian malaikat ruhul amin, iaitu Jibril alaihi salam. Boleh sebut Jibril, Jibrail, dan juga ruhul amin, ruhul qudus. Dia pun banyak nama. Dia ketua malaikat. Jibril alaihi salam turun membawa wahyu kepadanya. Baginda ketika itu sedang beribadat dalam gua Hira. Allah hantar Jibril ni, dia tak boleh turun sesuka hati. Ada satu ayat Nabi SAW tanya Jibril, boleh tak kamu kerap-kerap sikit turun ke bumi? Boleh muzakarah dengan Nabi, kerap-kerap turunlah ke bumi. Oh, Jibril kata tak boleh. Jibril kata tak boleh. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tak boleh turun suka hati melainkan dapat arahan daripada Tuhan. Dan kemudiannya apa yang Jibril cakap tu rupa-rupanya jadi wahyu dalam Quran, dicatat sebagai ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami, yakni para malaikat, tidak boleh turun melainkan kena dapat arahan dulu daripada Tuhan. Jibril alaihi salam. Dia mai. Kita semua tahulah kisah Jibril peluk Nabi dalam hadis yang sahih. Dia peluk Nabi sampai Nabi sesak nafas, sampai Nabi terkepit, tak boleh bernyawa. Kemudian dia kata kat Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Baca. Dia lepas Nabi. Nabi kata, Ma ana biqari'in. Saya tak pandai baca. Dia peluk lagi. Peluk sampai Nabi tercungap-cungap. Dia lepas Nabi. Dia kata, Iqra, baca. Nabi kata, saya nak baca apa? Saya tak pandai baca. Tak ada apa-apa pun nak baca. Kalau ada bahan pun saya tak pandai baca. Dia peluk Nabi lagi. Kemudian dia lepas Nabi. Dia kata baca. Nabi kata saya tak pandai baca. Baru dia ajak 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Takat 5 ayat tu saja. Kemudian Nabi kita SAW turun cepat-cepat daripada Gua Hira, balik ke rumah, jumpa anak-anak dan juga isteri Nabi Sayyidatina Khadijah.
Nabi kata zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Bukan mereka pun selimutkan Nabi. Mereka selimut Nabi. Di siang hari itu mereka pakai selimut Nabi. Kemudian turun pula ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang sedang berselimut, bangun, berikan peringatan. Jadi itulah wahyu pertama yang kemudiannya Sayyidatina Khadijah bawa Nabi ke rumah sepupu Sayyidatina Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal dia seorang yang alim, boleh baca, boleh faham kitab Taurat dan Injil. Bila Nabi dah hilang ketakutan, dibawanya Nabi ke rumah Waraqah bin Naufal. Nabi pun cerita dekat Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kata, yang peluk kamu itu hadza namus. Itu namus. Namus dalam bahasa Ibrani, bahasa Israel, terjemah ke Arab Jibril lah. Yang peluk kamu tu malaikat pembawa wahyu, yakni Jibril, yang dulunya datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian dia mengucapkan tahniah kepada Nabi dan dia kata satu hari nanti kamu akan diusir, kamu akan dihalau keluar daripada kota Mekah. Nabi terkejut. Nabi kata awa mukhrijiyahum, takkanlah mereka akan mengusir saya keluar dari Mekah. Biar betul saya tak ada buat jahat apa pun. Awa mukhrijiyahum, adakah mereka sanggup mengusir saya keluar dari Mekah? Kata Waraqah bin Naufal, ya, satu hari nanti kamu akan dihalau, diancam dengan bunuh dan sebagainya, kamu akan berhijrah. Kerana memang menjadi sunnatullah Nabi-Nabi ini kena hijrah. Nabi-Nabi lain pun macam itulah. Ketika kecil disayangi, bila mereka bawa dakwah, mereka dimusuhi, bahkan mereka diancam bunuh dan diusir keluar daripada tanah tumpah negara sendiri. Kata Waraqah bin Naufal, aku sudah tua, sekiranya Allah panjangkan umurku, nasartuka nasran muazzara, aku akan menjadi penyokong kuat kamu, aku akan bela, bantu kamu sehabis-habis tenaga aku akan tolong sungguh-sungguh. Habis meta orang Kedah kata, aku akan tolong kamu, nasran muazzara, tolong sungguh-sungguh, bantu kamu. Tapi tak lama lepas tu Waraqah ni pun dah duduk sakit-sakit dah. Tak lama lepas tu dia meninggal dunia. Dia orang beriman lah, antara orang yang awal-awal beriman. Sebab Nabi tak tahu apa lagi itu Jibril, itu wahyu. Nabi belum ada sebarang info. Khadijah pun tak tahu, pergi rujuk dekat dia. Dia yang cerita satu-satu. Dan dia beriman dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraqah bin Naufal, kita sebut radhiyallahu anhu, semoga Allah meredainya. Sahabat, siapa yang hidup bertemu Nabi, zaman Nabi, masuk Islam, maka dia dikira sahabat Nabi. Itu peristiwa wahyu pertama. Wahyu kedua tadi, ya ayyuhal muddathir. Dia terhenti. Iqra' dengan ya ayyuhal muddathir ni, wahyu terhenti banyak hari. Banyak hari, ada kata sebulan, ada kata 2 bulan. Lama tak turun wahyu. Sampai menyebabkan Nabi duk teringat peristiwa kena peluk tu, yang dulunya Nabi takut, kemudian Nabi jadi rindu nak jumpa malaikat Jibril. Nabi kerap berulang alik dari rumah ke Gua Hira, nak cari Jibril. Jibril tak main-main juga. Kemudian barulah satu hari tu ketika Nabi balik daripada Gua Hira nak balik rumah, Nabi dengar satu suara yang memanggil, wahai Muhammad, kamu utusan Allah. Nabi pun cari suara tu kanan, kiri, depan, belakang, tak jumpa. Siapa yang duk panggil aku ni? Suara dengar, orang tak ada. Dipanggil hatafa hatifun.
bunyi suara saja. Tak dengar, bukan tak dengar, tak nampak pemanggil. Cari kanan, cari kiri, depan, belakang. Maka Nabi mendongak langun atas. Tengok nampak Jibril. Dia buka habis sayap dia, menutupi langit. Langit tak nampak awal, tak nampak penuh tu. Tengok atas tu dia, Jibril punya besar. Jibril ni dia ada 600 sayap. Kalau kita tengok burung elang tu 2 sayap. Jibril ada 600. Dia buka semua sayap-sayap dia, tertutup langit. Bila Nabi tengok tu, kata Nabi, Jibril duduk atas kursi. Kursi macam mana pun kita tak tahu. Nabi terkejut. Nabi jatuh, tersembam. Kemudian bila Nabi kita balik dan selimut tu yang turun, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Begitu. Jadi ini cerita antara wahyu awal yang diturun kepada Nabi. Ada orang tanya, kenapa Quran tak mula dengan Iqra, kemudian ya ayyuhal muddathir, susunan Quran. Susunan Quran ini dia mengikut kehendak Allah. Allah nak surah apa dulu, surah apa tengah, surah apa ujung. Susunan tu, nama surah, ayat nak susun macam mana, semuanya itu tak ada campur tangan Nabi. Itu tak ada campur tangan. Itu dipanggil tauqifi. Nabi ikut sebiji-sebiji kehendak Allah. Dan Allah caranya, Allah hantar Jibril tiap-tiap kali bulan puasa, bulan Ramadan, Jibril akan bertadarus dengan Nabi. Tadarus bukan macam kita baca kawan tegak tu. Tadarus ni ialah Nabi baca dan Jibril akan bagi tahu ayat ni duduk depan, ayat ni duduk belakang sikit, ni surah ni apa semua. Begitu. Setiap bulan Ramadan Jibril bertadarus dengan Nabi, maksudnya duduk susun Quran. Kata Nabi, setiap Ramadan Jibril datang sehari sekali, malam-malam dia main lah sekali. Tiap-tiap malam sekali. Tapi tahun hujung tu, tahun akhir Nabi, tahun last tu, kata Nabi, Jibril mai 2 kali, siang dan malam. Duk susun lah. Kira nak semakan terakhir lah. Jadi Nabi pun dah mula rasa dah, mungkin tahun ni aku akan habis ajal, dijemput bertemu Allah. Saya nampak gelut sungguh Jibril pun. Dulu dia duduk main malam-malam je. Setiap malam. Ini dia main siang, malam, siang, malam, siang, malam. Maka Nabi kata ini sebagai satu petanda, kata ajalku dah dekat. Jibril pun tak boleh lengah-lengah dah. Kena settle 30 juzuk tu, kena susun. Jadi sahabat pun tak ada campur tangan apa. Ini semua tauqifi. Bahkan nama-nama surah tu pun semua Allah yang tentukan. Ini nama dia sekian, ini nama dia sekian. Ada surah yang memiliki banyak nama. Begitu. Kitab suci Al-Quranul Karim. Jibril alaihi salam mengajarnya cara menunjukkan manusia ke jalan yang lurus dan membimbing mereka untuk mengikuti agama yang benar. Keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam hidup dalam kesyirikan. Arab ni syirik, jahiliyah, jahil, tak ada Nabi. Nabi Isa dibawa naik atas langit. Kemudian nak sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dilantik umur 40, memakan masa hampir 500 tahun. 500 tahun tu kosong, tak ada Nabi, tak ada Rasul. Isa dibawa naik atas langit, nak tunggu kelahiran Nabi akhir zaman ni. Tak ada siapa-siapa dah jadi Rasul lepas Nabi Isa. Nabi pun tak ada. 500 tahun tu lama, tuan-tuan. Kosong, tak ada pendakwah, tak ada Nabi, tak ada Rasul. Dipanggil apa? Dipanggil zaman tu masa lah, zaman ahli fatrah. Zaman ahli fatrah. F-A-T-R-A-H. Fatrah, bukan fitrah. Ada orang sebut fitrah. Fitrah tu zakat fitrah. Fatrah. Fata, ra, ta marbutah. Fata, fatrah. Kekosongan. Jadi ahli sunnah wal jamaah berpegang
InsyaAllah ini yang paling tepat, paling betul. Walaupun mereka hidup dalam syirik, dalam kejahilan, tawaf telanjang, sembah berhala, sembelih kat berhala, oleh kerana tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, insya-Allah mereka semua selamat masuk syurga. Apa dalilnya? Ayat Quran Allah Ta'ala sebut, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tak akan azab, tak akan seksa, tak akan lempar dalam neraka mereka ni, ahlu fatrah ni, sehingga kami utuskan hatta nab'atha rasula, rasul. Jadi dah tak ada rasul, mereka tidak akan diazab insya-Allah. Contohnya mak Nabi, ayah Nabi, datuk Nabi, macam tu. Mereka ni moyang-moyang Nabi tu, sampai ke Adnan apa semua tu, mereka tu hidup zaman tak ada pembimbing. Bukan di sana saja, kita ni pun kalau ada orang dalam hutan, orang asli yang pendakwah tak sampai, dakwah tak sampai, maka mereka juga hiduplah, makanlah apa nak makan pun, insya-Allah selamat, sebab dakwah tak sampai. Itu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Yang Allah nak seksa ni orang yang Allah bagi akal yang cerdik, kemudian umur pun dah baligh, boleh fikir, akal cerdik, dakwah, buku, ceramah semua ada. Allah bagi dia pilihan, dia tak memilih Islam, dia memilih kekafiran. Yang ni yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, asalnya di Mekah tu sembah Allah. Sebab yang duduk di Mekah tu Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Orang tak mau duduk lah, tempat tu kering kontang. Hajar, Nabi Ismail, cerita Zamzam, cerita bina Kaabah. Jadi semuanya Islam. Kemudian berkahwin dengan kabilah Jurhum, beranak pinak apa semua, jadi bangsa Quraisy, Islam, menyembah Allah. Tapi ada seorang ni, dia mula-mula buat jahat. Orang utara kata buat taik. Bahasa kasar buat taik. Dia ni jahat. Nama dia, tuan-tuan ingat ni nama orang jahat ni. Nama dia Amru bin Luhai. Nama dia apa? Amru, Ain Mim Ra Waw, Amru bin Luhai. Dia ni orang Mekah. Dia orang Mekah. Okey. Dia pergi ke Syria. Dia tengok di Syria ada orang sembah berhala. Dia beli berhala, dia order, bayar duit semua. Kemudian mereka pun buat penghantaran. Macam kita pergi beli perabot, beli apa semua, bayar, mereka hantar. Dia tanya, mereka boleh hantar ke Mekah? Mereka kata boleh hantar daripada Syria, mereka hantar berhala. Berhala yang dia beli tu, berhala kayu. Tak dimakan anai-anai. Kayu yang kira mahal lah. Nama berhala tu Ha besar, Ha, Ba, Lam, Hubal. Ha, Ba, Lam, Hubal. Dia order, bayar. Ni Syria. Import. Dari Syria tu. Import ke Mekah. Beli. Berhala kayu. Dia letak di mana? Dia letak dalam Kaabah. Ni bukan Nabi belum lahir lagi. Ni tak tahu. Saya pun tak tahulah. Zaman lama lah. Tok nenek moyang Nabi. Nama dia Amru bin Luhai. Dia yang buat masuk kesyirikan ke Mekah. Dia yang ajak orang sembah berhala. Bubuh dalam Kaabah. Buka pintu, masuk dalam tu. Lama. Tak rosak. Kayu yang tahan. Yang sangat berkualiti. Berhala Hubal ni diruntuhkan oleh Nabi. Zaman Nabi. Ketika Nabi pembukaan kota Mekah. Nabi minta kunci. Nabi buka Kaabah. Nabi masuk dalam nak semayang. Tengok-tengok ada berhala besar, berhala kayu. Nabi heret keluar. Dan Nabi pecahkan, runtuhkan. Lama tu. Berapa ratus tahun saya pun tak tahu. Dan Nabi SAW sebut. Inilah akibat orang yang ajak orang buat jahat. Kerana dia orang pakat-pakat buat jahat, dia dapat dosa. Nabi kata malam Isra' Mi'raj. Aku melihat Amru bin Luhai ni duk mengisar, duk berpusing-pusing dalam neraka. Dengan perut dia yang besar dan sebagainya. Dia diseksa. Duk pusing kot nak keluar tak boleh lah. Duk berkisar, duk pusing dalam neraka dengan perutnya yang besar. Duk heret perut dia. Kerana dia dulu heret berhala dari jauh
bawa mai ke Mekah. Ini memang sejarah Amru bin Luhai ini disebut dalam hadis. Kemudian ada lagi lah cerita berzina, Isaf dan Nailah apa semua. Ini semua perbuatan-perbuatan kotor yang dibawa, budaya luar yang tak baik dibawa ke Mekah. Minum arak dan sebagainya, kemudian jadi jahiliyah, jadi kesesatan. Ya'budunal asnam, mereka menyembah berhala. Wa yuqaddisunaha, dan mereka memuja-muja berhala. Mereka membunuh anak-anak mereka, anak perempuan, bunuh anak perempuan. Khaufan minal ju'i wal faqr, kerana takut kelaparan dan kemiskinan. Disebut dalam Quran, tapi bukan semua orang Arab bunuh anak perempuan. Orang-orang yang orang kampung, orang miskin, tu dia bunuh anak perempuan. Bukan semua, kalau semua tak ada lah anak perempuan. Kalau semua tak ada anak perempuan lah. Dia pun nak kahwin dengan siapa? Kahwin dengan perempuan. Baik. Yang bunuh ni biasanya orang-orang yang tidak ada pendapatan, orang miskin ni pun bunuh. Kerana mereka bimbang anak perempuan ni bila besar jadi pelacur. Jadi kecil-kecil bunuh. Ini yang Piramli kata, kecil-kecil tak mau mampus, besar-besar menyusahkan orang. Jadi bunuh siap-siap kecil-kecil. Kecil-kecil tak mau mampus, besar-besar menyusahkan orang. Itu ayat Piramli. Jadi zaman jahiliah ni mereka guna ayat tu lah juga, kecil-kecil perlu dimampuskan, mereka bunuh, mereka kambuh. Quran sebut, wa idza busyira ahaduhum bil untha. Ayah ni bila dia dapat berita gembira, orang ucap tahniah, bil untha, kamu dapat anak perempuan, patutnya dia patut bergembira dapat anak perempuan. Oh, dia jadi malu, muka dia jadi merah, kemudian bertukar jadi iswaddat wujuhum, hitam, muka jadi hitam. Bayangkan muka putih tukar dua warna, putih ke merah pasal marah, tukar ke hitam pula pasal malu. Untuk tahan marah malu ni, kemudian dia carilah tanah mana-mana hak mudah dia nak korek, dia akan tanam anak itu hidup-hidup. Ini panggil wa'dul banat, menanam anak perempuan. Tapi tak semua. Apa yang dituduh kata Sayyidina Umar bunuh anak perempuan tidak betul. Sayyidina Umar dia tidak bunuh anak perempuan. Kan ada dihikayatkan Sayyidina Umar pernah satu hari senyum, gelak, menangis. Menangis, senyum. Bila ditanya, dia cerita, dia teringat dulu dia pernah bawa anak dia. Kemudian dia juga bawa kurma. Bila dia nak semayang, patung tak ada, berhala tak ada, dia bentuk kurma tu jadi patung, dia semayang. Teruskan perjalanan, bila dia lapar, dia kepok kurma tu, hak tangan patung tu, dia buh dalam mulut dia, dia makan. Dia kepok kepala, dia makan. Itu yang diceritakan. Tapi cerita ini palsu. Cerita ini berakhir dengan sampai di satu tempat, dia korek tanah, dia bunuh anak dia, tanam hidup-hidup. Anak dia menjerit, ya abah, ya abata, wahai ayah, wahai abah, duk panggil dia bunuh. Jadi bila dia teringat balik ni, dia sedih lah. Dan bila dia teringat balik, dia buat berhala, lepas tu dia makan berhala, dia makan kepala, makan telinga tu, yang tu dia gelak saat teriak tu. Cerita ini tak betul, sebab Sayyidina Umar dia tidak bunuh anak perempuan. Anak perempuan dia terus membesar, antaranya isteri Nabi yang bernama Sayyidatuna Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar radhiyallahu anhumah. Baik. Orang lain yang bunuh. Jadi sahabat-sahabat yang ada pendapatan tetap, macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka tidak membunuh anak perempuan. Orang lain bunuh. Wa yarfanuna banatihinna wa hunna hayatun khasyatal 'ari wal 'aib. Mereka menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana takut kehinaan dan aib dalam keluarga. Mereka gemar bermusuhan dan bertengkar. Suka bergaduh, suka bertengkar. Allah hantar Nabi untuk mendamaikan mereka. Nabi yang ajak sabar, tahan marah dan sebagainya. Sebahagian mereka sanggup memerangi sebahagian yang lain walaupun dalam perkara yang remeh temeh. Ada yang kata hikayat Syiah, Ustaz. Boleh jadi, wallahu alam boleh jadi.
Dan cerita Sayyidina Umar bunuh anak perempuan ni dulu tersebar. Saya sendiri pun dulu duk faham cerita macam tu, duk terima macam tu. Tapi tak betul lah cerita tu. La asla lahu, tidak ada asal usulnya, cerita rekaan semata-mata. Kemudian ad-da'watu sirran, berdakwah secara rahsia. Nabi SAW memulakan dakwah secara rahsia selepas Allah menurunkan wahyu, iaitu surah Al-Muddathir dari ayat pertama hingga ayat ketujuh. Baginda memanggil ahli keluarganya dan kawan-kawan rapat yang sangat mempercayai kebenarannya. Kawan-kawan rapat Nabi ini antaranya Sayyidina Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar, Nabi panggil, Nabi ajak masuk Islam. Dan Nabi kata, dalam ramai-ramai manusia ni, Sayyidina Abu Bakar aku ajak sekali je terus masuk Islam. Dia tak fikir dulu, dia tak teragak-agak. Orang lain bila aku ajak masuk Islam, semua minta masa nak fikir dulu, termenung, sebab nak tinggal ajaran lama ni bukan senang. Illa Abu Bakar, melainkan Abu Bakar, aku ajak dia sembah Allah masuk Islam, terus dia dia sahut seruan Nabi tanpa fikir panjang. Itu antara kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas dia masuk Islam, dia ajak kawan-kawan dia pula. Sayyidina Abu Bakar ni dia bantu Nabi. Sayyidina Osman masuk Islam tu atas usaha dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf atas usaha Abu Bakar As-Siddiq. Banyak. Bukan dia masuk Islam saja, dia bergerak, dia berusaha, dia bantu Nabi. Jadi nanti akan ada tajuk orang pertama yang masuk Islam. Kita tak tahulah siapa dulu. Yang sahihnya Waraqah bin Naufal, sebab dia yang tahu benda-benda ni, dia yang masuk Islam awal sekali. Kemudian ulama bahagikan mengikut jantina. Orang pertama masuk Islam di kalangan perempuan, isteri Nabi Sayyidatuna Khadijah. Lelaki dewasa pertama masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kanak-kanak pertama masuk Islam, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian hamba pertama dia masuk Islam tu, dia masih hamba, Bilal bin Rabah Al-Habshi. Maula, hamba yang telah dibebaskan. Time dia masuk Islam tu dia bukan hamba dah, dah bebas dah, bekas hamba lah. Itu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dia di kalangan maula, hamba yang telah dibebaskan. Itulah antara nama-nama penting as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal memeluk Islam, yang mana darjat iman mereka lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain, kerana mereka awal-awal menyahut panggilan, dan mereka awal-awal jadi orang Islam yang bersusah payah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengajak mereka agar menyembah Allah yang esa, berlemah lembut dengan manusia, bersatu dan meninggalkan peperangan. Sesungguhnya baginda memulakan dakwah secara rahsia kerana bimbang manusia akan terkejut dengan agama Islam yang mereka tidak pernah mengenalinya, bahkan mereka belum pernah mendengar berita tentangnya sebelum ini. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Besok kita akan sambung orang pertama beriman, dan saya dah sentuh dah sikit tadi. Kemudian dakwah secara terang-terangan, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.